Seperti biasa, kita jumpa sekali lagi bagi sesi video pengajaran cikgu. Dekat sini cikgu nak tunjuk bagaimana dengan menggunakan apa? Menggunakan rajah. Okey, menggunakan rajah kuih muih ini. Okey, kuih muih ini untuk dipindahkan ke dalam jadual ini. Macam mana nak buat? Jadi, murid mesti kenal pasti apakah kuih muih ataupun makanan yang ada di dalam petak tersebut. Jadi, dekat sini murid tengoklah dia cakap apa soalan dia. Murid kena baca soalan dulu. Dia kata, raja di bawah menunjukkan makanan kegemaran sekumpulan murid. Jawab soalan dekat bawah berdasarkan rajah ni. Jadi, murid kena tengok rajah tersebut, makanan dan juga kuih muih yang ada dalam gambar yang murid lihat. So sekarang ni bagaimana nak buat pembahagian dia, murid kena tengok apa makanan yang ada pertama sekali. Murid kena tengok dulu. Oh, pertama ada nasi lemak. Okey, murid tuliskan dekat sini nasi lemak lah. Kemudian ada mi goreng. Ada mi goreng kat sini yang kedua. Ni cikgu letak sini je. Sebab murid nak kenal pasti seperti mana pada video pengajaran cikgu yang pertama tadi. Di padang permainan kan, murid tengok siapa yang main layang-layang. Berapa orang yang main bola sepak, berapa orang yang main dam, berapa bilangan lelaki, berapa bilangan perempuan. Okay, kemudian tengok donat pula yang murid mesti kenal pasti apakah makanan ataupun kuih muih yang ada dulu pada jadual ni untuk isi kat dalam tempat ni. Okay. Kemudian sandwich yang keempat, sandwich. Jadi murid tahu dekat sini ada berapa bilangan makanan, ada 4 bilangan makanan yang berbeza. Pertama sekali mi goreng, kedua nasi lemak, ketiga donat, yang keempat ialah sandwich. Murid kena tahu. Yang keempat ialah sandwich. Terkeluar pula cikgu punya ni kan. Okey, jadi sekarang apa perlu buat ni? Pertama, murid buat kotak yang seterusnya, tengah-tengah ni gundal. Kemudian bilangan. Cikgu suka untuk mengingatkan murid, apa itu gundal? Gundal tu bermaksud tiang-tiang yang kamu gunakan untuk membilang supaya tidak salah. Kemudian apa itu bilangan? Bilangan ni bermaksud yang awak kena tulis dengan nombor setelah awak gundalkan dengan menggunakan tiang tadi. Okey, cikgu padam pula ni. Nanti kan kamu keliru. Oh, dah terpadam pula. Okey, cikgu padamkan yang ni. Okey, semua ni cikgu padamkan. Okey, cikgu hanya tunjuk dekat awak sebab awak dah buat bilangan tadi kan. Supaya awak tahu dekat sini. Oh, dah terpadam lagi. Okey, sekejap. Cikgu padamkan. Dia sensitif benda ni. Okey. Padam lagi. Okey. Oh, padam lagi. Okey. Kenapalah cikgu punya ni? Dah pelik betul lah. Cikgu padam perlahan-lahan. Okey, dengar sini betul-betul Ni nak kira ni cikgu guna pen warna biru. Pertama sekali dia kata nasi lemak. Jadi kamu kiralah nasi lemak sini ada berapa? Satu, ada dua. Okey, itu bilangan nombor. Boleh juga murid tulis dekat bilangan ni. Tetapi nak buat gundal dulu. Ada berapa nasi lemak? Dua. Gundalkan je lah. Satu, dua. Ada dua saja. Tulis kat bilangan dia. Dua. Itulah jawapan dia. Senang je. Tak susah pun. Kemudian yang seterusnya kita nak tengok. Tadi murid dah tengok ada nasi. Oh, minta maaf. Saya dah salah dekat sini. Tersilap letak tempat. Tengok padam lagi. Sekejap Okey, kenapa? Hmm, hmm, hmm. Hmm, Okey. Pertama sekali, cikgu pun risau. Okey, kita tengok mi goreng. Silap lah kita tersilap tadi kan. Okey, kita tengok mi goreng dulu cikgu silap. Okey, kita tengok mi goreng ni. Mi goreng ni ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. So, dia ada lapan. Dekat bahagian mi goreng ni, cikgu tanda ni, cikgu silap tadi nasi lemak dua. Okey, ada lapan mi goreng. Kita nak gundalkan dia, murid mesti lukis tiang-tiang tadi. Okey, kita kira sama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mesti palangkan dia. Enam, tujuh, lapan. Dah cukup gundalan lapan. Bilangan dekat sini dalam bentuk nombor mestilah 8. Jadi murid tengok pula nasi lemak. Nasi lemak ada berapa tadi? Satu, ada dua. Buatlah gundalan dia dua tiang. Kemudian sini tulis jawapan dia dua.
Kemudian kita tengok donat ada berapa. Cikgu tukar pula pen merah. Donat sini ada berapa? Kira 1, 2, 3, 4 donat. So buatkan 4. 1, 2, 3, 4. Tuliskan nombor juga. Okey, kemudian kita tengok sandwich pula. Ada berapa sandwich? Kira 1, 2, sekejap 2, 3, 4, 5, 6 sandwich. So awak buatlah 1, gundalkan dia 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu kenapa 5 kena palang? 5 bermaksud supaya awak tahu dalam kumpulan tu yang telah awak gundal dia ada 5. Setiap satu tu 5. Palang je 5. Palang je 5. Jadi awak ingatlah. Jadi bilangan dalam bentuk nombor dia adalah 6. Ini contoh dia. Banyak lagi contoh-contoh yang awak boleh buat. So dekat sini cikgu tengok contoh seterusnya. Okey, ni nak pindahkan dia. Kita tengok murid 1, dia 5. Pakaian dan juga makanan yang telah cikgu tunjukkan data. Yang ni awak kena pindahkan nanti. Jadi dekat sini cikgu nak tunjuk bahagian ini dulu. Bahagian ini dulu murid 1 dan 5. Jadi ini adalah yang kita panggil itu adalah piktograf. Piktograf maksudnya kamu mewakilkan sesuatu perkara dengan menggunakan bentuk ataupun jumlah. Yang ini kita tengok dia dalam bentuk gambar rajah. Tak apa. Cikgu yang penting cikgu nak tunjukkan kepada awak dulu. Sini awak kena pastilah dulu pertama murid perempuan ada 7, lelaki ada 13. Jadi awak dah tahu semua murid kat sini ada 20 orang. Okey, tiang-tiang ini yang cikgu telah buat dekat tepi ni, cikgu tunjuk awak satu je lah sampai atas ni. Tiang-tiang ni cikgu lukiskan. Cikgu dah buat tiang ni dia ada 20. Sebab kenapa 20? Murid kita sampai 20 je. Jadi sini awak mula bentukkan apa? Rajah tersebut. Okey, nampak asyik terpadam. Cikgu pun tak tahu kenapa kan. Okey, dia sensitif. Kita kena perlahan tarik dia. Okey. Macam tu. Okey, jadi kat sini murid dah tengok dan tahu. Tulis kat sini 1 sampai 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kecil cikgu buatkan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu adalah penanda dia. Jadi murid tengok yang pertama perempuan ada 7 orang. Bila 7 orang dekat sinilah murid letakkan. Ini kita lukis dalam bentuk rajah dia. Lorikkan. So sini tulislah perempuan ada 7 orang. Dah tahu dah mewakili dia. Paras dia sama je. Kemudian kamu tengok lelaki. Lelaki ada 13. Mana 13? Kat sini kan. Dekat sini 13. Jadi kamu tegakkanlah dia. Apa rajah tersebut. Besar sikit kamu lukis kan. Ni cikgu tak cantik. Ni cikgu tunjuk ni kat awak supaya awak faham lah. So kat sini tulis lelaki. Antara lelaki dan perempuan tu jangan dekatkan. Nanti awak tak faham pula nanti kan. Dia bercampur. Kemudian dekat sini kita tengok pula pakaian. Bagaimana nak buat pakaian? Awak tengok pula cikgu lukiskan dekat sini. Cikgu terus dipadam macam ni kan. Senang habis cerita. Macam mana nak buat piktograf dia pun senang juga. Tak susah. Tak susah. Cikgu padamkan dulu. Okey, apa yang awak kena buat dekat sini, kamu boleh rujuk gambar rajah piktograf tersebut. Dia pun dah terpadam dah ni. Okey, gambar rajah piktograf. Allahu Akbar. Kenapa pula ini? Hai. Dia kena perlahan. Okey, kita tengok ambil yang pakaian ni dulu kan. Yang pakaian tu awak buat lah. Okey. Pakaian. Okey. Awak buat dekat sini pakaian bertudung. Okey, bertudung, tidak bertudung. Okey, bertudung, tidak T-U-D-U-N-G. Lengan pendek. Okey, lengan. Ni cikgu buat macam teruk pula. Okey, panjang. So sini kamu kena gariskan lah. Dekat sini. So ni awak dah siapkan rajah dia macam ni lah. Dia akan jadi macam ni nanti. Ni contoh tau. Nanti awak kena buat juga. Awak dengan merujukkan video ni. Ni cikgu buatkan contoh dekat sini. Jadi kamu dah tahu. Dekat sini jantina. Okey, jantina dia. Jadi awak buatlah macam ni.
Ini lelaki, ini perempuan. Jadi awak dapat bezakan. So tengok kat sini perempuan yang bertudung ada 6 orang kan? Kejap. Cikgu dah salah pula. Kejap, kejap. Ini bukan ini. Ini kena tambah atas dia ni. Cikgu tambah atas dia. Okey. Kat sini jantina. Okey. Jantina, lelaki dan perempuan. Jadi aku kena pandailah baca jadual ni. Pertama dia kata perempuan yang bertudung. Yang bertudung perempuan kan ada berapa orang? 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang tidak bertudung ada seorang je. Perempuan yang tidak bertudung. Jadi kamu kena tahu masukkan maklumat dia kan. Jadi kat sini perempuan yang tak bertudung ada berapa? Satu sahaja. Kemudian tengok lelaki yang memakai lengan pendek ada 10 orang lengan pendek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, perempuan tak pakai lengan pendek Okey, kemudian tengok lelaki memakai lengan panjang. Ada berapa? 3 orang je. 1, 2, 3. Cukup. Itulah dia kita panggil dia gundal. Gundalan lah. Senang. Gundal tu maksudnya tiang-tiang lah dekat sini nombor. Tetapi dekat sini dalam bentuk gundal. Yang cikgu tunjukkan anak panah ni. Kita panggil dia ialah gundal. Senang je. Nanti awak ada kerja tau. Okey, jangan lupa nanti buat yang ni senang je cikgu terangkan kepada awak. Apa yang perlu buat nanti sama sama je macam ni. Cuma awak nak ambil data yang ada dekat rumah, yang ada dekat dalam mungkin ataupun dekat luar rumah. So sekarang ni awak buat latihan ni macam ni nanti untuk belajar kumpul data dulu. Tengok dalam rumah lelaki ada berapa orang. Perempuan ada berapa orang. Tak kisahlah awak duduk dengan siapa. Tapi awak kena senaraikan lelaki dan perempuan ada berapa. Kemudian tengoklah peralatan dalam rumah. Lampu rumah ada berapa. Kira termasuklah lampu rumah kat luar. Lampu suluh jangan kira. Tu lampu suluh. Cikgu nak dia lampu yang ada dekat rumah yang melekat. Tak kisahlah melekat dekat atas shilling ke, melekat dekat jamban ke, melekat dekat dapur masak ke, itu dikira lampu rumah. Kemudian kipas angin. Minta maaf lah cikgu sebut jamban tadi kan. Kita senanglah orang kampung panggil jamban je. Okey, kipas angin. Ada berapa kipas angin? Kipas angin ni cikgu cakap je kipas angin. Tetapi kipas angin apa cikgu? Kipas angin dekat shilling pun boleh. Kipas angin meja pun boleh. Kipas angin yang berdiri tu pun boleh. Senaraikan jawapan-jawapan dia dekat sini. Cikgu tunjuk soal ni tak isi jawapan. Kalau ini perempuan ada berapa dalam rumah awak? Kalau awak duduk dengan nenek, semua mesti kira. Kalau duduk dengan awak, ayah dengan mak awak aja, semua kena kira. Okey, kemudian bilangan kerusi pula. Semua kena kira. Semua jenis kerusi awak kira. Cuba kira, tak apa. Kemudian cawan. Tak kisahlah cawan plastik ke, cawan kaca. Boleh kira. Mak ke, tak mak ke, cawan berkaki ke, awak kira. Berkaki ni bukan boleh jalan tau, cawan yang ada batang tu. Yang biasanya cawan gelas lah, kaca. So awak kira. Kerja hari ni senang saja. Tak susah. Isikan saja data-data maklumat ni. Okey, cikgu nak tengok sejauh mana melalui video yang pertama yang cikgu ajar awak tadi, awak faham macam mana nak masukkan data. Video yang mana tadi? Dekat My View Board ni tadi awak belajar. Daripada awal tadi tu, gundal ni cikgu tunjuk kat awak kan. Yang dalam buku teks tadi tu, muka surat 76, awak dah belajar. Okey, so daripada muka surat juga muka surat 75. Ini muka surat 75 lah yang kita belajar data. Ini yang depan tadi tu. Kita dah kira. Jadi bila awak dah belajar situ, awak belajar pula nak kumpul data yang ada dalam rumah awak. Sama ada dia adalah manusia ataupun alatan. Jadi jangan lupa, lepas ni tolong isi kehadiran awak yang cikgu dah terangkan tadi pada awal video. Okey, untuk keputusan pertandingan bulan kebangsaan ke-64 dan kibarkan jalur gemilang, insya-Allah lagi seminggu, siap saja hadiah. Cikgu akan senaraikan pemenang dan akan beri hadiah secara drive-thru ataupun pandu lalu. Pandu lalu je ambil hadiah. Jadi jangan lupa untuk tengok WhatsApp kelas 1 dan 5 siapa yang menang. Jangan risau, semua akan dapat. Dan jangan risau juga kerja-kerja awak, cikgu awak dah bagi, cikgu akan dapat tengok lah macam mana nak tanda. So kalau awak dapat buat kerja dengan baik, cikgu bagi TP6. Maksudnya tinggi tu. Ibu bapa belum tahu. Jadi itu saja untuk sesi PTPR kita. Kita jumpa lagi pada hari Jumaat ni. Jaga diri, hiasi peribadi, sentiasa duduk kekal di rumah dan amalkan kebersihan yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum dan jumpa lagi.